أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang berusaha pengurusan Masjid Siti Alam, gawai dan ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin dan tuan-tuan siap, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat tetamu Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla yang telah mengurniakan nikmat dan rezeki yang begitu banyak kepada kita, terutamanya nikmat berada dalam agama yang lurus dan benar ini, dan juga nikmat dikurniakan iman yang teguh, juga nikmat diberikan kelapangan masa dan kesihatan. Semoga nikmat ini menambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita daripada perbuatan keji dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, InsyaAllah malam ni kita menghabiskan saki-baki perbahasan tentang zakat, terutamanya zakat hutang, dan kita akan masuk kepada tajuk yang baru atau bab yang baru, iaitu puasa. Jadi kita ada sikit lagi zakat hutang itu pada muka surat 385. Taib. Qala al-muallifuna rahimahumullah, kewajiban zakat pada harta orang yang ada hutang. Jadi kalau orang tu ada hutang, adakah zakat masih wajib ke atas dia, ataupun dia boleh kata hutang menghalang dia berzakat, atau bagaimana? Kata penulis dalam kitab ini, dia kata siapa-siapa yang memiliki nisab zakat harta yang telah disebutkan dan haulnya telah berlalu dalam miliknya, maka zakat wajib dikeluarkan. Jadi ini adalah syarat yang paling utama, ya. Pertama nisab, iaitu kadar harta yang wajib dizakatkan. Yang kedua haul, iaitu cukup setahun. Kalau dua benda ni tak ada, maka tak wajib zakat. So kalau kita kata saya nak bayar, nak berzakat, dia kan ada syarat. Selalu orang katakan, ini nak belanja ke apa? Ini nak bayar zakat. Bukan, itu bukan zakat.
Zakat kena ada syarat dia. Ada syarat-syarat tertentu dia, iaitu boleh kita panggil hadiah ataupun sedekah. Begitu. Dia tidak boleh kita kata ginilah ya, nanti time sampai zakatnya kita kata saya dah berzakat dah hari tu. Itu kita panggil helah ya. Helah orang-orang yang tak nak berzakat dengan kadar yang sepatutnya. Jadi kalau dia menggunakan helah ini, maka dia berzakat dengan istilah zakat yang dia faham tu, ikut kadar dia sukalah tuan-tuan. Dia belanja makan dikira zakat. Jadi kalau begitu tidak tepat, kerana zakat tu ada kadar, ada nisab, ada haul yang tertentu. Baik, kemudian dia wajib mengeluarkan untuk haul yang telah dilaluinya, walaupun dia punya hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, ataupun hutang yang boleh mengurangkan nisabnya. Kerana apa? Kerana haul dah berlalu. Jadi kalau haulnya belum berlalu, hutang itu dikira ataupun hartanya memanglah kurang kan, tapi sepatutnya dia kena, kita panggil, clearkan zakat dulu sebelum haul berlalu. Jadi bila dah clearkan hutang dia sebelum haul berlalu. Jadi kalau dia membiarkan sampai haul itu berlalu, maka zakatnya masih wajib ditunaikan. Kemudian kata Syekh lagi, begitu juga keadaannya bagi orang yang mempunyai barangan perniagaan dan ia mencapai nisabnya selepas tahun pemilikannya, yakni dia memilikinya sepanjang haul. 23 bulan 8 dia start niaga sehingga 23 bulan 8 2022, sehinggalah 23 bulan 8 2023, maka sepanjang tu dia memiliki ya harta perniagaannya pada ketika itu. Hutang tersebut tidak menghalang kewajipan berzakat pada harta yang dimilikinya, iaitu barangan perniagaan dan sebagainya, kerana dia sudah melalui 1 tahun haul ya tuan-tuan. Haul ni apa? Pusingan. Pusingan setahun. Dia ada tu dalam bahasa Melayu kita dipanggil hul. Hul kan ulang tahun kan, hari hul tu. Jadi Arabnya haul. Kan kita kan banyak meminjam kataan Arab kan dijadikan Melayu, dimelayukan kan. Jadi sebenarnya orang Melayu ni dah boleh berbahasa Arab banyak sebenarnya tuan-tuan, tapi tak sedar. Dan nama dia sendiri pun Arab lah, tapi tak sedar nama dia. Macam selalu orang sebut ayah saya kata Munir bin Soim ni mesti Jawa katanya. Dia tak tahu Soim tu bahasa Arab tau tuan-tuan, orang-orang yang berpuasa. Jadi dia dengar macam so tu kira Jawa je lah. Kita tahu Jawa tu asalnya pun Arab juga tu. Jangan main ya. Kita lupa sebenarnya banyak kalimat kita ni kita guna Arab. Haul dan sebagainya, hisab kan. Baik. Kemudian katanya ini disebabkan apa? Disebabkan hutang bergantung bertanggungjawab diri sendiri, zimmah. So tanggungjawab tu zimmah, tanggungjawab yang di atas kepala dia ya, ditanggung dia itu. Dan zakat pula bergantung pada harta yang ada dalam pemilikan dan kewajipan padanya. So harta niagaan dia dan zakat dia itu suatu benda yang lain. Apa ni? Hutang dia satu hal yang lain, harta perniagaan dia satu hal yang lain. So hutang dia dengan tanggungjawab diri dia, zakat tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab itu kan zakat fitrah itu, kalau orang tu betul-betul tak mampu sangat, memang tak ada apa. Sebab dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah ni wajib dibayar oleh orang kaya dan miskin. Miskin bukan bayar, kaya bukan bayar. Kerana dia zakat diri dan badan ya. Selagi badan dia digunakan, dia kena bayar zakat itu, yang RM7 satu kepala tu. Jadi kalau orang itu dalam mazhab Syafi'i memang wajib mengeluarkan zakat walaupun dia miskin. Sebab tu zakat-zakat lain seperti zakat harta, kalau dia tak ada harta, tak adalah zakat, kerana zakat itu berpunca dari harta dia yang disimpan. Zakat perniagaan, kalau dia tak berniaga, tak adalah zakat, kerana dia tidak ada sebab untuk dia dikenakan zakat perniagaan. So pun juga zakat ternakan, zakat sawah padi,
ataupun tanaman gandum, padi dan gandum. Dia tak kena zakat padi kerana dia tak ada bendang. So benda dia tak ada, jadi dia tak kena zakat lah. Tapi diri kita ada, kita kena bayar zakat fitrah kerana kita masih pakai badan kita ni. Sebab tu kalau orang mati tak bayar zakat lah dia, zakat fitrah, kerana dia tak pakai dah badan dia. Melainkan ada certain masa tu kalau dia meninggal pada antara Ramadan dan Syawal, itulah ya, ada perbahasannya. So orang yang berhutang, dia hutang dia dengan dia punya hal, tapi zakat dengan Allah tu dia kena bayar, iaitu zakat setelah dia melalui 1 tahun haulnya. Apabila zakat wajib pada harta, maka ia menjadi milik orang yang berhak mendapatkannya, iaitu orang-orang yang berhak, walaupun ia kekal berada dalam tangan pemilik harta. Dia tetap wajib menyerahkannya kepada mereka. Siapa yang berhak tu? Iaitu orang-orang yang 8 golongan asnaf tadi. Ya. Oleh kerana itu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, lembaga zakat Selangor ni tak tahulah yang sekarang ya, dulu ataupun sekarang pun mungkinlah memberi penerangan kepada masyarakat ni tentang penting dan wajibnya zakat. Dia bukan sunat-sunat, dia wajib, kerana dia termasuk dalam rukun Islam. Bukan kata kalau nak harta anda berkat, berzakatlah. Bukan, ini wajib zakat ni. Kalau kata tak nak berkat, memang kena wajib kena keluarkan zakat kalau cukup syaratnya. Bukan kerana semata-mata nak harta jadi bertambah, harta jadi suci, kita keluarkan zakat. Kalau Allah kata zakatlah kamu, walaupun tak ada faedah apa, kena keluarkan kerana Allah arahkan dan perintahkan zakat itu dikeluarkan. Kan tuan-tuan kalau ingat cerita bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertungkus lumus memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat dan diisytiharkan sebagai murtad, ya. Padahal kalau ikut hukum, orang yang tak bayar zakat, tak salat, tak buat haji, tak apa semua yang wajib-wajib tu, dia tak jatuh murtad selagi dia mengakui Allah tu Tuhannya dan Muhammad Rasulullah SAW. Tapi di zaman itu, orang-orang di zaman Sayyidina Abu Bakar setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap bahawasanya zakat itu dah tak wajib dah lepas Nabi wafat. Betul kata, kalau saya tak bayar, apa yang awak boleh buat? Nabi dah tak ada. So Abu Bakar menganggap ini adalah satu cabaran, ya, kepada agama. Sebab tu struggle Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat dan diisytihar sebagai murtadin, orang-orang yang murtad, ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian kenyataan di atas dikuatkan oleh hadis riwayat Malik, Imam Malik Ibn Anas dalam kitabnya Al-Muwatta jilid 1 muka surat 253. Kata Imam Malik dalam kitab dia, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu berkata, inilah bulan berzakat. Sesiapa yang berhutang, lunaskanlah hutangnya sehingga kamu boleh mendapatkan harta kamu, lalu kamu mengeluarkan zakatnya. Yang ni bukan Nabi cakap, ya, sallallahu alaihi wasallam, tapi Uthman bin Affan, khalifah yang 4 itulah, Ar-Rashidin. Jadi kata Uthman apa? Ini adalah bulan berzakat. Maka sesiapa yang berhutang, lunaskanlah hutangnya sehingga kamu boleh mengeluarkan ataupun mendapatkan harta kamu, lalu kamu mengeluarkan zakatnya. Beliau mengingatkan orang ramai agar melunaskan hutang mereka sebelum berlalunya bulan yang menyebabkan haul zakat cukup 1 haul, dan zakat harta wajib dikeluarkan dengan sebab berlalunya haul itu, tanpa mengambil kira hutang yang mesti dibayar oleh mereka. Jadi clearkan hutang cepat-cepat, tuan-tuan. Sebab tu hutang ni kita tak tahu kita dijemput ilahi itu bila, kita tak tahu. Jadi ada hutang cepat-cepat disettlekan, melainkan hutang yang telah berjadual lah. Macam kita beli rumah, beli kereta tu lain, tuan-tuan. Dia ada perjanjian. Ni hutang dengan orang biasa ni, dengan kawan, dengan adik-beradik, ya. Kena cepat habis siapkan, apa, settle kan, kerana kita tak tahu bila kita meninggal dunia. Dan perkara ni banyak orang ambil sambil lewa, ya, tuan-tuan, hutang. Dan menganggap gini,
dia berhutang dengan orang banyak duit. Dia kata dia banyak duit, kalau aku tak bayar pun dia boleh, dia kaya lagi. Jadi dia bukan sibukkan diri dia tu, dia sibukkan orang yang dia pinjam. Dia kata kalau aku tak bayar pun dia tak rugi, tak miskin lah. Betulnya dia tu fikirkan diri dia. Kan Nabi sebut dalam sebuah hadis, matrul ghaniyyu haramun, ya? Memanjang-manjangkan, melewat-lewatkan untuk membayar zakat sedangkan dia mampu, zulmun, maaf saya, matrul ghaniyyu zulmun, melewat-lewatkan bayaran hutang sedangkan dia mampu, adalah merupakan satu kezaliman. Walaupun orang yang kita hutang tu billionaire, billionaire, melainkan orang itu kata aku halalkan aja hutangnya. Yang tu boleh yahu-yahu huri, tuan, tak ada masalah. Tapi jarang lah, tuan, ya. Jarang sangat ada. Kalau ada memang ahli syurga lah gitu. Ya, orang ni kadang-kadang dia bawa lain dia okey, kalau bawa duit dia susah sikit, bukan orang, kita pun samalah, tuan. Oleh kerana itu janganlah kita memandang ringan tentang perkara ini, kerana dia boleh melibatkan kita punya nasib kita di akhirat nanti, ya. Baik, kita tengok nota di bawah tu. Tiada halangan di sini untuk kami sebutkan bahawa mazhab Abu Hanifah. Jadi kata 3 orang ulama yang menulis kitab ni, dia kata bolehlah disebutkan dalam kitab ni mazhab Abu Hanifah ataupun mazhab Imam Hanafi berpendapat orang yang berhutang tak wajib mengeluarkan zakat kecuali apabila dia memiliki harta yang cukup atau melebihi nisab setelah ditolak hutangnya. Oleh itu dia hendaklah mengeluarkan zakat bagi baki harta setelah ditolak hutang. Anda boleh melihat bahawa pendapat yang lebih selamat dan warak dalam agama demi kepentingan orang fakir ialah berpegang kepada pendapat mazhab Syafi'i. Semoga Allah merahmati kita semua. Jadi Imam Hanafi berpandangan kalau orang tu ada hutang, dia kena tolak semua tu. Kalau tak ada lagi baki sehingga sampai nisab itu boleh sampai, maka dia kena keluar lah. Tapi kalau tak, dia tak wajib zakat. Itu pandangan dalam mazhab Hanafi. Tapi penulis kitab ni milih, dia kata kalau macam tu orang-orang miskin tak dapat hak mereka. Kalau semua orang buat macam tu, jadi zakat tidak dikeluarkan, orang miskin tak dapat hak mereka. Wallahu ta'ala alam. Jadi kata Syekh ni, demi untuk lebih selamat dan warak, ya, menjaga kita panggil batas ataupun menjaga benda-benda yang syubhah ni, kita mengambil pandangan mazhab Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang digunakan pakai dalam negara kita, terutama dalam urusan zakat, ya, pengurusan zakat negeri-negeri di Malaysia. Baik, habis kita masuk bab yang keempat, iaitu puasa. Hukum hakam dan faedah dan rahasianya. Walaupun kita setiap tahun puasa, tak apa tuan-tuan, kita buka juga lah puasa ni untuk kita berulang kaji, ya. Walaupun puasa lambat lagi, kita baca tuan, kerana kitab ni memang bincangan apa? Zakat dan puasa. Jadi kita baca lah kitab ni. Taib. Ta'rif puasa dari sudut bahasa berarti menahan daripada sesuatu, sama ada kata-kata ataupun makanan. Itu dari sudut bahasa, ya, lughatan ataupun literally. Menahan daripada sesuatu, sama ada kata-kata atau makanan. Dua benda ni, cakapan dan juga makanan, atau benda yang boleh disumbat dalam mulut lah, makanan ke minuman ke apa-apa lah, tuan. Jadi itu di sudut bahasanya. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala menceritakan tentang Maryam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inni nadartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa kerana Allah, yakni Ar-Rahman. Puasa di sini bermaksud menahan diri dan berdiam diri daripada berkata-kata. So dalam ayat ni, sauman itu bukannya puasa makan, puasa berkata-kata. Sebab itu dalam ta'rifan yang awal tadi, sama ada menahan diri daripada makanan ataupun kata-kata. Apa bentuk perkataan pun, bukan semestinya perkataan kotor, ya, apa saja, mana diam lah. Diam tu dikira berpuasa pada sudut bahasanya. Apa yang yang berlaku kepada Maryam, ya, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam.
Dan puasa dari sudut syarak bererti menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Jadi maksudnya panjang, tuan. Yang kita faham puasa itu tak makan dan mesti berniat di malamnya. Jadi orang-orang ni memahami bahawa puasa itu tidak makan dan tidak minum. Sedangkan ada benda lain yang membatalkan puasa, termasuklah mengeluarkan air mani pun membatalkan puasa. Jadi kalau orang faham puasa itu hanya tidak makan dan tidak minum, kalau dibuat yang saya sebut tadi, batallah puasanya. So tidak pakai, ya. Jadi sebab tu takrifannya ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bukan menahan diri daripada makan dan minum saja yang membatalkan puasa. Apa dia itu baru akan diterangkan kemudian. Macam tuan-tuan, doa naik kenderaan, subhanalladzi sakhkhara lana, sampai habis. Betul? Nabi tak kata doa naik unta, Nabi kata doa naik kenderaan. Sebab apa saja yang dikenderai, yang dinaiki, maka bacalah doa itu. So kalau Nabi kata doa ruku bil al-jamal, doa naik unta, so orang yang naik kereta macam mana? Adakah doa lain? Lepas tu Nabi SAW ajar kita bukan doa naik kereta, bukan naik motor, tapi naik kenderaan. Kalau kebetulan masa akan datang kenderaannya ialah zirafah, zirafah tu doa subhanalladzi lah, tuan. Mana tahu kan kita, tapi tak logik lah, tuan. Ataupun kenderaan kita akan datang berbentuk bukan sekarang ni, maka doanya pun yang sama juga. Sebab tu ta'rifan dia merangkumi semua benda, dipanggil jami' mani'. Semua ngam, cukup betul-betul. Perkara-perkara yang membatalkan puasa sehingga daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan berserta niat. Sebab tu disebut niat di ujungnya, kerana kalau orang tak niat, puasanya sia-sia, ya, maka tak sahlah puasanya. Jadi itu yang orang buat modal kan tu. Kenapa tak puasa? Malam tadi tak niat, ya. Kalau kita dengar cakap dia tu, betul lah, ya? Kalau tak niat, tak sah puasanya, kan? Tapi dibantainya sahur dengan 2 pinggan ayam golek. Dia makan tu memang niat nak puasa sebenarnya, tapi dia tak sebutlah nawaitu sauma yang itu. Sedangkan lintasan hatinya memang dia nak puasa. Sebab apa? Dia makan sahur kalau tak nak puasa, kan? Kalau kita tak tanya dia, macam mana yang kau tak niat tu? Kalau kita just tanya, saya tak niat lah, betul lah, tak payah puasa. Tapi rupanya dibalul sehingga kenyang lah. Kan orang kalau sahur kan, ada setengah orang tuan sahur dia sikit-sikit je, kurma, minum sikit-sikit lah, tuan. Ada orang yang makan nasi betul-betul macam makan malam tu, makan macam-macam, makan buka tu. So dia macam-macam. Ada orang yang dia bangun, dia minum air, tidur balik. Macam-macam manusia ni. Ada orang yang tak nak sahur pun, dia kata dia dah kenyang masa more tu. Dia macam-macam pattern manusia. Tapi yang kita kata niat tu ialah dia memang nak puasa besok. Itu dia lintas tu. Nanti kita akan bincang, ya, pasal niat. Supaya orang tidak mudah-mudah nak kata saya tidak berniat maka saya tak nak puasa. Itu. Baik. Sejarah pensyariatan puasa. Puasa Ramadan difardukan pada bulan Sya'ban, tahun kedua hijrah. Bukannya puasa Ramadan tu di bulan Sya'ban, disyariatkan, ya, pada bulan Sya'ban, tahun kedua hijrah. Maknanya tahun kedua selepas Nabi ke Madinah. Sebelum itu puasa telah diketahui oleh umat-umat sebelumnya dan juga ahli kitab yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang paling popular kalau datang bulan Ramadan ni. Ni ayat ni. Sampaikan kalau kita tak hafal ke malu lah, tuan-tuan. Tak tahu ni. Kerana ustaz ceramah tu dia mesti bunyi ayat ni dulu. Ataupun nazir berucap di malam pertama tarawih tu mesti dia bunyi ayat ni. Apa ayat dia? Ya ayyuhalladzina amanu. Oh, ayat ini, ya. Dia dengar tu, oh tu. Bila suruh sambung, tak tahulah. Ya ayyuhalladzina amanu je aku tahu. Tapi kalau dengar, oh ayat ni biasa dengar ni. Betul tak, tuan?
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So ayat ini cerita puasa itu difardukan kepada kamu dan kepada sebelum kamu untuk mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi orang-orang yang ada kitab, dia faham tentang puasa. Maksud saya orang-orang sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang-orang Kristian dan Yahudi. Mereka ada kitab kan, Injil dan Taurat dan Zabur. Jadi orang-orang yang ada kitab, mereka tahu tentang perbuatan puasa ini. Orang-orang yang tak ada kitab, seperti agama-agama rekaan, ada yang tahu, ada yang tak tahu. Ada yang jadikan amalan dia puasa, tapi puasanya agak pelik lah. Puasa tak makan certain makanan. Contoh, tak makan telur, tak makan daging, tak makan ayam, bukan sayur je. Jadi bagi mereka ini juga puasa. Sedangkan yang Allah sebut umat-umat sebelum ni yang ada kitab, puasanya komplit, memang tak makan. Tak makan dan tak buat benda-benda haram. Berbeza dengan puasa agama-agama rekaan ni ya. Dia boleh pilih nak puasa untuk tak makan apa? Daging, okey. Air boleh. Kalau macam tu semua boleh puasa tu dia. Puasa dalam keadaan segar. Jadi tabiat puasa ni memang lemah, letih dan lesu. Dia bukan ngada-ngada, memang macam tu. Orang tak makan, tak minum, letih lah tuan. Logik kan? Jadi kalau kita lemah je baru hari pertama puasa, nama pun puasa, lemah lah. Kalau puasa boleh panjat tiang, boleh buat bumbung, relax, tegak, tak ada penat, itu ada something wrong somewhere tuan. Something wrong somewhere. Ingat tu satu ketika ni cerita habis sini ni, walaupun dirakam kan habis sini. Kan orang-orang yang buat construction ni kan penat kerja tuan. Dia buat, ada orang ni dia renovate rumah dia. Renovate rumah puasa, dia nak pakai raya nanti. Jadi puasa pun kerja lah. Tukang ni pun dengan dia punya buruh dia kan kerja lah. Jadi tuan rumah ni tengok orang-orang yang kerja ni tak puasa. Yalah kan kerja berat kan. Okey lah tak puasa, tak apalah biar. Tapi tuan rumah ni dia baik hati, makin dibuatkan air hari kedua tu. Hari kedua dia buat renovation tu, makin dibuatkan air. Bila kita kata, kenapa buat air? Alang-alang tak puasa buat air lah. Kita pula makin menyediakan. Patutnya biarkan dia pandai-pandai dia cari sendiri kan. Dia tak nak puasa, dia mana air paip, kena tegur air pun. Nasib baik tak masakkan nasi semua tuan. Jadi seolah kita ni, memang kita tahu orang tu tak puasa kena penat kan, ataupun kerja berat, tapi jangan kita makin menadahkan tu. Jadi kita makin menambahkan dia punya ketidakpuasaan. Dan memanglah dalam fiqh pun ada perbahasan tentang orang-orang yang kerja berat diharuskan untuk dia tidak berpuasa ya. Ada pandangan itu dan ada perbahasan. Tapi tidaklah kita ni siap menyediakan ya bekalan makanan itu untuk orang tak puasa. Itu pandai-pandai dia cari sendiri. Kerana bulannya ialah bulan Ramadan gitu. Jadi paling-paling tidak pun jagalah bulan Ramadan itu dengan makan tanpa orang melihat. Kita bukan menggalakkan ya, tapi begitulah cara dia. Cara orang yang datang bulan kan, yang cuti membuat kan, dia orang tak boleh puasa, tapi bukannya boleh makan di halayak ramai. Dia kena disorokkan aktiviti makanan itu supaya orang tak tengok, kerana kemuliaan bulan Ramadan yang mulia ini. Taib, walau bagaimanapun katanya, kewajipan puasa Ramadan tidak pernah disyariatkan sebelum itu. Persamaan yang wujud di antara umat ini dengan umat terdahulu ialah puasa disyariatkan, tetapi kefarduan puasa Ramadan dikhususkan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beza pensyariatan dan kefarduan? Pensyariatan ni maksudnya apa? Wujudnya ibadat itu. Kefarduannya apa? Wajibnya ibadat itu. Jadi bukanlah maksudnya puasa itu dulu tak pernah ada. Ada, cuma dia belum difardukan. Maksudnya apa? Siapa nak puasa, puasa, tak nak, sudah. Macam puasa Nabi Daud macam mana? Sehari puasa, sehari buka, macam tu kan. Jadi siapa yang nak puasa, puasa tak apa, sudah. Tapi untuk umat Muhammad mesti mau 1 bulan, 1 tahun 1 bulan mesti ada.
Dia tak adalah, dah tak ada peruntukan sunat-sunat, harus wajib dan fardu kena berpuasa. Kalau tak puasa dia berdosa. Begitu. Tapi ibadat ini sudah ada daripada zaman dulu lagi. Tinggal lagi dia belum difardukan kepada umat yang terdahulu lah. Dia bersifat tatawwu', siapa yang nak buat, siapa yang tak nak buat sudah. Gitu kan. Macam kita kan sekarang kita ada puasa sunat macam-macam kita, Senin, Khamis. Kita ada puasa sunat 13, 14, 15 Ayyamul Bayd, hari-hari putih. Bulan lepas kita ada puasa sunat 10 Muharram, ya, dan sebagainya. Jadi yang itu siapa nak buat, tak nak buat sudah, ataupun tak nak buat tak mengapa. Kerana kita ada satu bulan yang semua orang kena buat dan wajib melaksanakan. Baik, dalil disyariatkan puasa Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Masa yang diwajibkan puasa ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk serta menjadi pembeza antara yang benar dan yang salah. Oleh itu siapa di antara kamu yang menyaksi anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Mana tuan-tuan dalilnya? Yang last sekali itu, faman syahida minkumus syahr falyasumhu. Jadi ada ulama mengatakan gini, kalau kamu tak nampak anak bulan tak wajib puasa, tapi kalau nampak wajib puasa. Tapi zaman sekarang dia tak boleh memahami ayat Quran tu begitu, kerana kita bukan tengok anak bulan tu, kita pun tak tahu tengok anak bulan. Tuan-tuan kalau dibagi teropong tu, tak tahulah, kalau saya dibagi tu pun saya tak tahu nak buat macam mana. Hanya orang yang boleh pandai operate je tu yang tengok tu kan. Hanya orang yang pandai operate je tahu tu anak bulan ke tidak anak bulan. Kita ni tengok TV je tuan, ya. Ada seorang pakcik tu duduk atas kerusi, dia buat baca pengumuman tu, tu nak puasa tu. Itu tahu itu je. Jadi ayat ini digunakan untuk ketika orang-orang yang pada zaman Nabi SAW yang tak ada menggunakan sistem sekarang lah, maka kalau dia nampak dia wajib puasa. Sebab tu ada perbincangan ulama, ya. Gini, kalau orang itu memang pandai bahagian falak, memang dia ada ilmu falak ni, dia tahu tu anak bulan, itu bapak dia, tu mak dia, tu nenek semua, dia tahu. Maka kalau dia tahu yang itu anak bulan, kemudian dia nampak, maka dia wajib berpuasa besok. Tapi dia tak boleh canang kepada orang lain kerana dia tak ada kuasa. Dia cuma ada ilmu falak aja. Katalah time itu kerajaan atau pemerintah mengeluarkan pengisytiharan puasanya besok atau lusa, lusa. Tapi orang ini yang cukup ilmu falaknya, dia tahu itu anak bulan dan dia nampak, maka dia wajib puasa. Orang lain tak boleh ikut dia lah, kerana dia tak ada kuasa untuk mempengaruhi orang lain. Itu ada ulama berpandangan begitu, kerana mengikut dalil Al-Quran, faman syahida minkum syahr falyasum. Kalau salah seorang kamu menyaksikan anak bulan tu dan itu ialah bulan Ramadan, dia wajib puasa. Tapi kita sekarang tak ada. Sikit sangatlah tuan-tuan orang yang belajar falak ni. Saya dulu pernah kursus falak syar'i dalam beberapa hari lah, bukannya bulan-bulan tau. Beberapa hari, 3-4 hari. Hari keempat dah pening kan tuan. Jangankan hari pertama tu okey lagi, dah masuk keempat tu dah, tak boleh. Dia bukan ahli lah tuan, ya. Dia bukan ahli kaji-kaji bintang. Maksud dia ada alat dia macam geometri tu, lagi pening. Nampak geometri lagi pening. Lain kali dapat makan, itu je lah. Maka orang-orang yang memang Allah bagi dia kepahaman tu, alhamdulillah lah, ya. Kaji bintang dan sebagainya. Kerana itu ilmu yang tak semua orang boleh lah, gitu kan. Jadi walaupun dengan menggunakan bantuan alat dan sebagainya sekarang ni, perlu juga ada ilmu itu. Jadi supaya tidak. Dan kita ni di Malaysia alhamdulillah, ke mana-mana pun semua masih mengikut panduan dan keputusan pihak berkuasa agama, persekutuan, ya. Cuma raya yang hari tu lah kan kabut sikit tu je lah. Tapi nak kata tak ada orang melawan hari tu, saya tak nak raya, saya nak raya lusa. Mana dan daging tak boleh lagi. Semua orang raya tuan. Walaupun dalam keadaan marah ke, terkejut ke, raya juga.
Kalau setengah negara tak mau, dia tak ikut tuan dia. Kadang-kadang ada kampung ni negeri lain pula lain rayanya. Tapi Malaysia ni alhamdulillah rakyatnya masih patuh lagi lah dengan pihak berkuasa agama. Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Islam dibina atas 5 perkara: mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan puasa pada bulan Ramadan. Ini dari dalil yang biasa kita dengar ya. Begitu juga sabda Nabi SAW kepada A'rabi, yakni orang Badui yang telah bertanya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Badui tanya Nabi ya. Tanya apa tuan? Soalannya begini: beritahu kepada aku puasa yang telah difardukan oleh Allah ke atas aku. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, puasa bulan Ramadan. Baik, walaupun dalil ni macam biasa je, tapi ni pokok, dalil pokok kepada wajibnya puasa Ramadan. Tuan-tuan percaya ke tidak percaya, dah dalil clear macam ni pun ada lagi orang yang tidak mengakui Ramadan itu wajib berpuasa. Ada lagi tuan. Dalil lah clear dah, tak payah nak dibahas dah. Hadis tu dah nyata dan terang. Ada lagi orang macam sembahyang Jumaat kan sama. Ada orang yang tak mengakui sembahyang Jumaat tu wajib, lepas tu tak sembahyang Jumaat dengan macam-macam helah lah tuan. Sedangkan Allah dah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Dia bagi tahu dah, maka fas'au, berjalanlah kepada mengingat Allah. Dia pun kata apa? Itu mengingat Allah, bukan sembahyang Jumaat katanya. Itu okey lah, kita tak ada perkataan solat Jumaat kan. Tapi pun tak boleh juga, kerana clear ulama tafsir dah sebut zikrullah tu ialah sembahyang Jumaat. Jadi orang ni kalau dia nak cari elah, ada je lah kan, ada. Jadi sembahyang fardu 5 waktu pun sama. Ada je orang tak yang sembahyang, dia kata pernah dulu satu orang ni, dia warga pendidikan lah di satu sekolah, tapi bukan mengajar agama, mengajar subjek lain. Dia ada pahaman tu, sembahyang ni dia kata pagi 2, petang 2, tu je. Sebab dalam Quran tak ada sebut sembahyang asar, sembahyang zuhur, sembahyang isyak. Dia pun keluarkan dalil aqimus salati liduluki syams dan sebagainya itulah. Dia pun pakai dalil juga tuan. Jadi dirikan solat ketika matahari terbit dan sehingga itulah 2 pagi 2 petang. Kerana Quran tak sebut, dia kata secara jelas tu sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang zuhur 4 rakaat. Dia cari hailah. Cuma pandai ni digunakan ayat Quran juga untuk melawan ni. Sedangkan kan Quran sebut dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi tentang waktu-waktu dia. Dalam Quran memang tak ada. Bukan nak kata Quran tu tidak lengkap ya, tapi Allah ni beritahu secara umum begitu, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sejelas-jelas solat fardu 5 waktu. Itu dah daripada zaman tok nenek moyang kita diketahui wajib. Masih ada juga orang yang tak mengakui solat fardu itu 5 waktu. Dia bukan kata tak wajib, kata bukan 5 waktu, 2 je, pagi petang. Jadi sebenarnya sama juga orang kata sembahyang tak wajib, sama je sebenarnya. Cuma dia tu nampak macam profesional sikit. Pagi ada, petang ada, tengah hari tak ada, maghrib tak, malam tak ada, maghrib, subuh tak ada ya. Bahaya tu. Jadi ditakuti dia mempengaruhi banyak budak-budak sekolah lah ya. Tapi insya-Allah tuan, kerana kalau orang pelik daripada orang ni jarang orang ikut lah. Sebab tu ajaran sesat tu yang sikit-sikit dia. Azan. Tak apa, kita conclusion dengan hari ini bahawasanya perbincangan kita tentang berpuasa ini sudah jelas kepada kita dengan dalil-dalil syar'inya dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara puasa yang fardu kepada umat Islam, dan tidak ada sebelumnya kefarduan kepada umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berhenti setakat itu. Insya-Allah kita bertemu lagi pada bulan depan, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.